أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, hari ini kita sekali lagi mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah membantu dan mengizinkan kita untuk terus bersama dalam mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, insyaAllah dengan pengenalan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, dengan kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran tu, so diharapkan kita akan dapat memahami ayat-ayat Quran dan isi kandungan Al-Quran, terutamanya perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah kepada kita yang sepatutnya kita telah menepati, memahami dan menepati seluruh arahan-arahan Allah kepada kita dan menjauhi daripada melakukan apa yang dilarangkan oleh Allah, yang mana dengan syarat kita membaca dan memahami Al-Quran. Ya, kalau kita tak faham baca Al-Quran, macam mana kita nak menuruti apa yang disuruh dan dilarang oleh Allah. Okay, kita mute-kan dulu ya. Okey, hari ini saya nak ulang kaji yang kita pelajari semalam dalam membina kalimah la tattakhizu di dalam ayat 16, ayat 51 surah 16 tu, tapi dalam cara kedua ya. Cara kedua semalam saya tunjukkan dengan cara asas, iaitu fi'il nahi. Fi'il nahi adalah mempunyai dua komponen, la nahi dan juga fi'il mudhari' majzum. Jadi kita akan semalam saya tunjukkan macam mana kita pecahkan dua tu dan kita mulakan dengan pembentukan fi'il mudhari' majzum dan mengambil acuan fi'il mudhari' dan kita majzumkan ya. Sekarang ni kita buat cara kedua, ialah kita sudah mengenal kalimah tu adalah kalimah fi'il nahi. Jadi kita ambil acuan fi'il nahi terus. Ya, maknanya tak payah melalui fi'il mudhari' yang majzum ya. So tunjukkan hari ini. Okey. So semalam saya beri penerangan macam mana. Nanti kita tengok ada tak okey. La tattakhizu, kalau ada kita boleh gunakan yang ini. Okey. Semalam kita menggunakan penerangan la tattakhizu, kita pecahkan pada la nahiyah dengan fi'il mudhari' yang majzum ya. So hari ini kita tak buat fi'il mudhari', kita terus la tattakhizu ni kita terus jadikan dia, penerangan dia sebagai apa? Fi'il nahi terus. Jadi kita tak perlu mengambil yafta'ilu ni ya. Kita tak perlu mengambil yafta'ilu ni. Kenapa kita ambil yafta'ilu? Sebab kita nak memproseskannya, membentuk melalui fi'il mudhari' ya. Maknanya kita proseskan yang ni dulu, dah habis tu kita tambahkan la ni ya, iaitu dah jadi la tattakhizu ya. Jadi sekarang ni kita buat cara kedua, iaitu kita sudah mengenal dia adalah fi'il nahi. So kita buat terus ke fi'il nahi. Ya, so penerangan kita akan terus ambil terus fi'il nahi. So kita terangkan dia fi'il nahi, non haya
Ya, dan kita tahu dia membabitkan apa? Membagikan wazan yang ke-8, jadi kita masukkan wazan ke-8 lah. Wazan 8. Wazan ke-8. Ya. Dan bila fa'il nahi jadi i'rab dia semestilah majzum, ya. Tapi sebelum tu kita lihat jantina dan bilangan dia lah, ya. Jantina dan bilangan dia, ya. Jantina ta dengan waw alif tu kita tahu juga melibatkan jantina dan bilangan, iaitu muzakkar yang jamak lah, ya, jamak. Barulah kita masukkan i'rabnya majzum. Jadi amar dan nahi semestinya majzum. Okey. Terus sekarang ni kita terus mengambil bentuk fi'il nahi wazan ke-8, ya. So kita akan lihat apakah acuan dia tu. Okey. Sebelum tu kita membentuk tu, kita gunakan pembentukan cara yang sama, iaitu mulakan dengan 3 huruf akar alif, ha dan zal, ya. Alif, ha dan zal yang membentuk kata dasar. Kita sambungkan saja, ya. Alif huruf illah, jadi dia akan bertukar kepada hamzah khata, baris atas. Okey. Ha kita sambungkan terus. Ha kita bariskan atas dan zal pun baris atas. Itulah kata dasar, ya. So kata dasar kita sudah mengetahui semalam pun, kita sudah memberi makna dia, iaitu mengambil. Ambil dalam jawi, ya. Ini jawi. Mana saya kata, okey, masih belum tukar pada jawi. So di sini tukarkan ke jawi, ya. Ambil jawi di sini. Itu dia. So kita boleh menaik kalimah mengambil. Mim, na, mim, ba, ya, lam, ya, mengambil. Kopikan dia, bawa ke leksilogon bahagian Arabic dan masukkan itu makna dia, ya, iaitu khaza, makna dia mengambil. So sekarang ni kita nak menggunakan acuan bukannya fi'il mudhari', ya. Kita terus kepada fi'il nahi sebab kita mengenal dia, ya. Jadi dua komponen ni menjadikan dia fi'il nahi. So kita terus membuat pembentukan dari cara fi'il nahi. So kita cari fi'il nahi wazan 8, iaitu di sinilah, ya. Mana dia fi'il nahi wazan ke-8? Kita pakai arrow pun boleh. Okey. Fi'il nahi ialah yang ni. Okey. Dan wazan ke-8 ialah yang ni lah. So kalau dia fi'il nahi wazan ke-8, bermakna dia mengambil acuan la tafta'il. Itu dia acuan dia. Yang mana yang berbeza dengan semalam. Malam kita menggunakan acuan apa dia? Fi'il mudhari' wazan ke-8, ya. Semalam kita menggunakan fi'il mudhari' maklum. Yang ni. Yafta'ilu, ya. Yafta'ilu. So hari ini kita tak gunakan ni, kita gunakan yang ini. Kita terus kepada acuan fi'il nahi
wazan ke-8. Okay, so clearkan drawing dia dan kita ambil acuan ni lah. Copy, bawa ke sini dan kita masukkan dalam, ya, menggunakannya untuk membentuk kalimah la tattakhizu daripada acuan la tafta'in, ya, sebab kita menerangkan dia sebagai fi'il nahi wazan ke-8. Ini acuan dia, proses dia samalah. Macam mana nak membina kata terbitan, kita perlukan satu kata dasar, yang kedua acuan kata terbitan. Barulah menjadi kata terbitan dia. Ya, dan semua kata terbitan tuan akan lihat dalam bentuk apa? Mufradah. Dia masih lagi singular, ya, belum lagi plural. Jadi plural nanti kita tambah sajalah imbuhan plural tu, ya, jamak tu. So seperti biasa, macam mana cara nak membentuk kata terbitan? Huruf fa yang pertama, ya, so kita akan gantikan dia dengan huruf hamzah qata' ni, ya. Okey, huruf ain yang kedua kita akan gantikan dengan huruf kha, ya, masukkan ke situ. Dan huruf yang ketiga, lam ni, sukun, akan digantikan dengan, kalau kita nak buat arrow tu terbalik pun boleh, kha zal ni akan masuk menggantikan lam. Okay. So caranya ialah kita ambil acuan ni, letakkan ke sini, lepas tu kita gantikan huruf fa, huruf ain dengan huruf lam dengan 3 huruf di sini, ya. So boleh gunakan hamzah qata' sini mengganti, ataupun ambil hamzah qata' di bawah pun boleh juga, ya. So kita gantikan fa ni dengan hamzah qata'. Jadi hamzah qata' tu akan mengambil hamzah qata' yang sukun. Sukunkan dia. Jadilah la ta. Okey, lepas tu ain ni kita gantikan dengan kha, ya. Ain ni ganti dengan kha, kita ambil kha di sini. Dia berbaris bawah, jadi kena kasrahkan dia. Lam diganti dengan zal. Ya, lam zal, tapi dia mengambil baris yang sukun. Jadi tukarkan dia, gantikan zal dan sukunkan dia. Itu dia kata terbitan dia. La tattakhiz, ya. So apa yang berlaku sekarang ialah ini adalah fi'il nahi wazan ke-8 kata terbitan, ya. Okay. So ini sudah jadi kata terbitan. Kaf, alif, ta, ta, ro, ba, ya, ta, nun. Kata terbitan. Dan dia sudah ada makna, ya. Tadi mengambil akhoza, dia hanya kata dasar, ya. Tapi dia mengambil acuan fi'il nahi. So kata terbitan mesti dalam bentuk fi'il nahi. Sudah, maknanya sudah menjadi larangan, melarang, ya. Maknanya jangan. Sudah jadi jangan.
Ya, jangan yang ini kena digunakan apa ya? Dia dengar dalam tu kan. Kita pinjam saja mana dengar tadi. Ni ada dengar. Dan non. Okay, jangan larangan mestilah kepada orang yang kedua ya. Tapi dia sini masih apa? Masih lagi mufrad. Jadi kamu saja, bukan kamu semua lagi. Baru kamu saja. Jangan kamu mengambil. Ambil daripada kata dasar tu kita ambilkan tu untuk memberi makna kepada kata larangan la tattakhiz ya. So makna dia ialah jangan kamu mengambil ya. Ini kata terbitan daripada acuan ya, tetapi dia melibatkan wazan ke-8. So apa yang berlaku dalam wazan ke-8 ialah hamzah qata' ni yang ditukar daripada alif, asalnya alif baris atas, alif huruf akar yang pertama bertukar kepada hamzah qata' dan dimasukkan ke dalam acuan ni menjadi la tattakhiz. Untuk wazan ke-8 dia akan bertukar kepada ta lah ya, hamzah qata' tukar pada ta, jadi ta tu akan mengambil baris yang sukun ya. So kita masukkan ke sini. Okay. Ya. So ta hamzah qata' ni kita akan tukarkan kepada ta. Jadi ta yang sukun. Okey. So apa berlaku apabila dibina dalam bentuk ni, ta yang sukun bertemu dengan ta yang berbaris atas, dia sudah melibatkan idgham ya. Idgham ni dipanggilkan idgham mutamasilain lah ya, mutamasilan shaghir. Macam mana cara nak buatnya? Ambil dua ni, tukar pada ta baris atas ya, highlightkan dua tu sekali dengan tasydid dia, dengan ta baris atas yang bertasydid ya. So letakkan ta, tasydidkan dia dan baris ataskan dia ya. So jadi la tattakhiz ya. Apabila ta sukun bertemu dengan ta yang fathah, so dia melibatkan idgham mutamasilain, so dibacakan dengan hanya ta satu yang bertasydid ya. Okey. So masih lagi mufrad, sebab tu makna dia tadi kamu seorang saja ya. Kamu tak ada semua, maknanya kamu seorang. Jadi sekarang ni kita jamakkan dia. Barulah kita jamakkan dia. Ambil yang ni, kopikan, bawa ke sini. Tambah waw alif ziyadah ya, sebab ini majzum ya. Di sini dia sudah menjadi majzum ya. Jadi majzum tidak boleh tambah waw nun. Majzum kena tambah, kalau nak jamakkan dia kena tambah waw alif ziyadah. Okey. So, bila tambah waw alif ziyadah apa jadi? Dia akan, kita gabungkan dia, bawa ke sini. Buang saja tanda campur ni supaya dia bergabung. Ya. Ini step by step ya. So mana la tatakhir dengan zal yang sukun dan bertemu dengan waw alif ziyadah. Jadi kita proseskan dia. Ya, kalimah macam ni tidak wujud. Sebab kalau waw mat, huruf sebelumnya tidak boleh mengambil sukun. So kena tukarkan dia kepada dhammah. So, proseskan satu step lagi, yang sukun tukarkan kepada dhammah. Itu barulah betul kalimahnya ya.
Dari segi proses dia macam ni, tetapi kena perbetulkan di sini dengan menukarkan zal tu dhammah sebab dia mengikuti waw mad, ya. So waw al-ziyadah tu, waw tu berfungsi sebagai huruf mad waw. So semua dalam hukum tajwid, bagi huruf mad waw, huruf sebelumnya mesti mengambil baris dhammah. Maknanya kalau kita nak tanya apakah baris zal ni, kita jawab barisnya adalah baris sukun, ya, bukannya baris depan. Sebab baris depan ni hanya baris depan mendatang, bukannya baris dia. Baris dia sebenarnya adalah sukun sebab dia mengambil i'rab yang majzum, ya, majzum. Jadi selesailah. So la tatahizu ni adalah apa? Fi'il, nahi, wazan, lapan, muzakkar, jamak yang majzum. Okay. So bila itu selesai, kita sudah boleh beri makna kepada dia. Ya, sekarang ni makna dia sudah menjadi kamu semua. Tadi baru mufrad, singular. Jangan kamu mengambil. Jadi sekarang ni kita tukar aja sikit kepada bilangan dia, kita masukkan semua kepada kamu. Jadi menunjukkan yang jamak. Semua, sim, mim, waw, alif, semua. Ya, itu makna dia. Jangan kamu semua mengambil. Mana datangnya semua tu? Kita boleh lihat semua tu adalah datangnya daripada sinilah, ya. Jadi waw al-ziyadah tu maknanya semua tu, menunjukkan dia dah jamak, ya. Jadi kamu semua ni adalah datangnya daripada apa? Kombinasi ta ni dengan waw alif ziyadah ni. Jadi ta dengan waw alif ziyadah tu, ya, membawa erti kamu semua. Kalau kita nak kamu semua ni ialah datang daripada ta dengan waw alif ziyadah tu. Itulah yang memberi erti kamu semua ni. Kotak adalah maksud dia. So ini cara yang cara kedua, iaitu kita terus mengupasnya dengan bentuk fi'il nahi. Itu dia. Kenapa kita kupas dia fi'il nahi? Sebab kita sudah mengenal, ya, dia gabungan la, ya, gabungan la dengan tatahizu ni adalah fi'il nahi. Ya, kalau kita pecah pada komponen, barulah kita kata la nafi, la nahi atau la nahiyah dengan fi'il mudhari' jamak yang majzum. Ya. Itu kalau kita baru belajar lah, ya. Kalau baru belajar kita akan buat macam tu. Itu. Ya, kalau kita sudah mengenal, kita boleh terus mengenal, terus, ya, terus menerangkannya, ataupun dipanggilkan memberi istilah dia dalam bentuk fi'il nahi, wazan, muzakkar, jamak yang majzum, ya. So bila itu berlaku, jadi kita akan mengambil acuan yang ni, ya. La ta'il, bukannya yaftailu, ya.
Semalam kita buat yafta'ilu kerana kita menerangkan dia komponen yang kedua tu ialah fi'il mudhari' yang majzum. So kita ambil fi'il mudhari' ma'lum marfu' sebab default dia marfu', lepas tu kita jazamkan dia jadilah fi'il mudhari' yang majzum. Okey, so kalau ini sudah siap, ya, kita boleh simpan dia, letakkan acuan lah ya. So acuan dia kita letakkan, acuan pula, reference 16 51. Itu ayat dia lah. Enam belas 51. Ayat 51 dalam surah ke-16. So siap, kita boleh print screen. Doktor, dekat sini perlu tak kita nyatakan yang amil la tu dia memajzum, fungsi dia memajzumkan fi'il mudhari'? La memajzumkan. Fi'il mudhari' perlu tak? Tidak. Tak perlu. Tak. Untuk membentuk dia memang kena ambil fi'il mudhari'. Maknanya dia bukannya bermula dengan mudhari' marfu'. Okay. So maknanya nak membentuk tu kena bentukkan dengan mudhari' yang majzum. Jadi ya, dia memang mudhari' majzum lah. Dan kena masuk ke la tu, memang la tu komponen dia. Okay. Tapi la ada dua kan? Ada ya, kalau la la nafi, kalau dengan la nahi, dia tidak merubah ya. Begitu juga la nahi ni dia tidak merubah. Dia tidak merubah i'rab tu. Dia memang dia komponen dia. Komponen Komponen dia. Komponen pertama la nahi, komponen kedua fi'il mudhari' majzum. Okay. So tak perlu buat apa? Tak perlu buat marfu' di situ ya. Kalau boleh majzum terus majzum jelah. Okay. So kita print screen dia. Kalau semalam saya tunjukkan kalau kita nak simpan dia, kalau kita ingin nak guna lain kali nak edit, so simpan dia di dalam Word ya. Kopikan dia ni, masuk dalam work file ya. Macam ni kita dah ada work file ni, mana dia template worksheet semalam. Ni dia. Okay, ni boleh padamkan. Clear drawing. Okay. Ni worksheet. Kalau kita nak simpan apa-apa kerja kita sementara kita masih lagi berbincang yang sama, kita boleh simpan kat sini, copy paste ya. Paste. Okey. Ini sebab font ni yang besar ni kita boleh ubahlah. Ambil daripada atas. Ikan font dia. Okay. Kalau nak tukar warna pun boleh ya, untuk apa, bezakan dengan yang lain. Ambil warna biru, hijau. Okay. Itu yang kita buat hari ini lah. So kalau nak sambungkan terus boleh tak? Okay, ya. Jadikan satu.
Kalau nak letakkan hari bulan, boleh. Hari ni apa bulan? 2 hari bulan. Disember. Disember 2022. Ini sebagai rujukan lah ya. Kalau nak asingkan dengan yang lain pun boleh, kita buat. Ya. Mana dia sini. Kecilkan sikit font dia tu. Letak je lah apa yang perlu membezakannya. Baris pun boleh. Tu. Sampai ke ini. Contohnya itu kerja hari inilah. Ya. Ini yang kita sudah simpan. Kalau in case kalau kita nak menggunakannya semula. Dan simpankan dia, savekan dia dan boleh guna. So kata kalau lain kali kita nak guna balik, nak teruskan perbincangan kita, apa kita buat? Kita copy sajalah. Bawa the whole thing ni. Sampai sini je. Copy, Ctrl C dan pergi ke Lexicon Logos, kita ambil yang baru. Ambil Arab punya Lexicon Logos. Paste dia balik. Ya, paste dia semula lah. Cuma ni tadi sebab dia dalam Rumi tu ya. Dalam Rumi tu, so ini kita boleh buang lah. So ini yang kita simpan dia dalam Word tu, dan kita kalau kita nak guna, kita boleh gunakan semula, copy paste dan kita boleh edit balik ya. Kira kita nak mengedit dia. Okay, sebagai contoh ni kalau dah panjang sangat ni, kita boleh potong dia kat sini, tengok bawa ke bawah. Ya, so bawa jadi 2 line. Supaya dia kosong sikit belah kiri ni, dan kalau kita nak besarkan ya. Okey ya. So insyaAllah kita sampai sini saja untuk hari ini. Ya, untuk hanya nak menunjukkan cara kedua ya. Macam mana kita nak menerangkan la tattahizu dan juga membuat pembentukan kalimah dia dengan terus menggunakan kaedah fi'il nahi ya, fi'il nahi. Ya, berbeza dengan semalam kita membinanya daripada fi'il mudhari' dan kita majzumkan fi'il mudhari', lepas tu kita tambah la nahi ya. So ini dia direct terus. Sebab dalam acuan tu sudah ada la tu ya. Kalau kita tengok acuan tu tadi, dia sudah ada la tu. Sebab ini bahagian fi'il nahi ya. So dia sudah ada tu. Terus saja gunakan. Okey. So bermakna kita sudah habis la tattahizu di dalam kalimah ni. So minggu depan kita akan lihat sama ada kita perlu melihat yang tambahan yang ni, sebab ini sebenarnya kita sudah buat pun ya. Ilahai ini saya rasa sebelum ni kita dah buat. Tengok ada tak di atas ilahai ini? Ada ya, sini dia. Wa ummiya ilahai ini ya, kita sudah buat dulu dalam ayat ke 116 surah Al-Maidah ya, dah ada pun. Ya. So, kalau perlu kita tak perlu nak kupaskan lagi. Isnaini itu ialah sifat kepada ilahaini lah ya, iaitu dua. Sebenarnya ilahaini itu pun sudah diterangkan, dia bentuk 2 ya. Ini cuma nak tambahan saja ya, untuk menguatkan lagi, menunjukkan yang 2 Tuhan di sini. Innama kita sudah kenal dia, iaitu kafa wa makfufah ya, dan huwa ilahun. Huwa tu subjek dia dan ilahun adalah
khabar dia. Ya. So bermaknanya daripada innama ni huwa ni menjadi mubtada semula. Dia menjadikan satu ayat barulah, ya, satu ayat baru dan dia mubtada. Disebabkan innama ni, ya, inna ni tidak berfungsi untuk memangsubkan huwa, ya. Dia kafah wa makfufah, dia terlarang daripada berfungsi sebagai harfun nasab. Jadi dia mengambil mubtada dan ini adalah khabar dia, dan ini adalah sifat kepada khabar tu yang nakirah dan mufradah, ya. Itulah. Kalau kalau tuan-tuan dah faham ni, minggu depan kita akan mulakan muka surat baru, ya, kepaparan muka yang ni. Ini iaitu yang ke-51. Sebenarnya dia ulang, ya. Sebab apa? Sebab dalam kalimah ni ada dua kalimah. Dalam ayat ni, ya, ada dua kalimah daripada alif lam ha. Yang ni pertama, ini yang kedua. So itu ayat yang pertama, ya. So kita akan teruskan dengan yang ni sajalah. Ya, la taj'al ma'allahi ilahan akhara. Yang ni pun sebenarnya kita dah jumpa ilahan akhara ni sebelum tu, ya. Mungkin kita tak ambil semualah, kita ambil yang baru-baru saja, ya. Yang yang penting untuk kita baru mengenai yang mana yang kita sudah buat tu kita tak perlu, ya. Kita akan pilih insya-Allah. Okey, kita sampai di sini je hari ini, ya. Dan kita akan sambung semula hari Isnin seperti biasa di minggu hadapan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor.